Selamat pagi, salam sejahtera. Mesti ramai yang mau tahu apa komen Zahid Hamidi selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menang dalam undi percaya di Dewan Parlimen kemarin. Pasti ramai yang nak tahu apa reaksi Zahid Hamidi. Dan ramai juga orang yang menyindir Datuk Seri Zahid Hamidi. Ramai juga yang menyindir beliau, mengecam beliau dan sebagainya. Namun demikian, apa yang saya kagum dengan Zahid Hamidi kali ini ialah komen balas beliau, respon balas beliau selepas Anwar Ibrahim menang undian usul percaya di Dewan Parlimen. Saya rasa inilah jawapan beliau yang paling baik, jawapan profesional dan jawapan yang tak melalut-lalut. Ini yang kita ucapkan tahniah kepada beliau. Sebelum itu, mohon kiranya sebelum kita teruskan ulasan ini, bantu saya tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baiklah, saudara-saudara, selepas undi usul percaya selesai, ini komen Datuk Seri Zahid Hamidi. Beliau kata, tumpu usahakan atau tumpu usaha bangunkan negara. Wow, kita bersyukur sebab dia konsisten dan jawapan setakat ini. Kelulusan undi usul percaya terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan manifestasi bagi semua pihak, termasuk kerajaan dan pembangkang, untuk bergerak ke hadapan serta memberi seluruh tumpuan membangunkan negara. Itu kata Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang baru, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata, lunas demokrasi menyaksikan rakyat melalui wakil rakyat mereka di Dewan Rakyat telah memberikan mandat yang jelas kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia apabila usul undi percaya diluluskan dengan lebih suara bersetuju. Nah, kita bersyukurlah, ini memang terbaik. Terbukti sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim memang mendapat majoriti keabsahan yang luar biasa. Sudah lama negara kita tidak mendapat keabsahan majoriti 2/3 seperti yang dialami oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada waktu ini. Menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, ia sudah jelas lagi tuntas akan keabsahan Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan. Rakyat hari ini mendambakan kerajaan yang bekerja dan berfungsi untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara, kata Datuk Seri Zahid Hamidi. Oleh itu katanya, pastinya isu ekonomi dan kos sara hidup rakyat akan menjadi fokus utama dalam pembentukan kerajaan perpaduan ini, jelasnya dalam kenyataan pada hari Isnin. Tambah Zahid Hamidi lagi, pelbagai cabaran dalam urusan ekonomi dan keuangan negara pada tahun mendatang memerlukan sokongan semua pihak dalam memastikan kelangsungan kehidupan rakyat. Perancangan dan pelaksanaan dasar serta polisi yang mampan akan menghasilkan sebuah negara lebih maju dan sejahtera, kata Zahid Hamidi. Justru kestabilan politik amat penting agar rakyat Malaysia dapat bersama sederap bekerjasama dengan kerajaan perpaduan untuk membina negara ke arah yang lebih baik, ujar Zahid Hamidi lagi. Menambah lanjut, Zahid Hamidi mengatakan beliau juga mengambil kesempatan menzahirkan ucapan terima kasih kepada bekas yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Azizan Harun atas perkhidmatan beliau selama ini. Tahniah juga atas pemilihan dan selamat bertugas buat yang dipertua Dewan Rakyat yang baru, Datuk Johari Abdul serta timbalan-timbalan beliau, kata Zahid Hamidi. Gunakan landasan ini bagi menjayakan bersama agenda pengukuhan institusi parlimen dengan sebaiknya, kata Zahid Hamidi. Saudara-saudara, saya kagum dengan jawaban Zahid Hamidi pada kali ini, yaitu beliau kata, selepas undi usul percaya sudah selesai, berhentilah lagi mempolemikkannya. Berhentilah, jangan lagi menimbulkan apa-apa polemik tentang keabsahan. Lebih baik, katanya, tumpu usaha pembangunan negara. Saya setuju dengan apa yang Zahid kata, karena waktunya sekarang sudah lebih menghampiri 4 tahun negara kita seperti tiada apa-apa kemajuan. Kenapa saya cakap macam tu? Terlalu banyak, terlalu kerap kita bertukar kerajaan, bertukar Perdana Menteri, bertukar dasar, bertukar macam-macam bertukar. Jadi sampai bila nak jadi maju? Kita mau maju, kita perlu konsisten. Kerajaan yang tak konsisten itu akan memberikan satu isyarat yang buruk
kepada pelabur yang ada di luar, juga pelabur dalaman negara kita. Bagaimana kita dapat memacu ekonomi kalau negara kita sibuk bertukar Perdana Menteri, sibuk bertukar kerajaan, sibuk nak bertekak di parlimen. Kemarin saja, baru hari pertama, kita sudah nampak siapa orang-orang yang bakal menjadi juru tekak. Tahu juru tekak? Juru jerit. Kemarin ada orang bagi komen, saya ada tengok sedikit persidangan parlimen secara live itu, saya lihat ada sedikit menyerupai Zoom. Kenapa? Ahli parlimen jerit sini, jerit sana, tengking sini, tengking sana, cakap yang tak senonoh, ada yang kata bodoh, ada lagi kata beruk, dan sebagainya. Saya pikir itu tak perlulah terjadi di Dewan Parlimen, karena yang menonton itu satu Malaysia, bahkan satu dunia. Akan ditiru oleh generasi muda, dan mereka akan membudayakan perkara itu, menghalalkan perkara itu, ataupun mereka akan menjadikan itu sebagai satu kebiasaan yang biasa-biasa, mencarut dan sebagainya. Jadi kita harap semua wakil rakyat yang ada di Malaysia, terutamanya ahli parlimen, jangan lagi cuba-cuba nak buat seperti itu, karena perkara itu tidak baik. Kita jumpa lagi, itu komen Datuk Seri Zahid Hamidi selepas beliau menang atau Anwar Ibrahim menang di Parlimen. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Tahniah kita ucapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kemenangan beliau sebagai Perdana Menteri, disahkan di Parlimen dan tak akan dapat digugat lagi oleh Muhyiddin Yassin dan juga Hadi Awang dan juga Hamzah Zainuddin dan juga Taqiyuddin dan juga Perikatan Nasional. Kalau sebelum ini mereka bolehlah cakap-cakap, mereka kata mereka yang paling gah, mereka adalah kerajaan, mereka adalah yang mempunyai majoriti, mereka adalah yang absah dan sebagainya. Hari ini telah disahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat lebih daripada 148 undi di Dewan Parlimen. Saya cakap lebih kerana tidak ada undi belah bahagi, hanya ada undi suara. Jadi kalau undi suara, kita pun tak tahu berapa yang sebenarnya mengundi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi yang pastinya 148 bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita ucapkan tahniah dan semoga terus kekal hebat di persada dunia. Baiklah, selepas satu hari atau selepas beberapa jam Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik dan disahkan sebagai Perdana Menteri yang sah, majoriti 2/3 di Dewan Parlimen, ini yang berlaku. Perdana Menteri bakal bentang belanjawan mini pada tahun 2023 di Parlimen. Saudara-saudara, seperti yang kita telah katakan sebelum ini, kalau kerajaan tumbang, pasti akan ada belanjawan yang baru. Itulah sebabnya dulu kita kata jangan dulu bentang belanjawan itu, kerana ia hanya akan membuang masa. Tapi Anda tak percaya, Ismail Sabri tak yakin, dia teruskan juga membuat belanjawan itu, bentang belanjawan itu, dan akhirnya belanjawan itu memang tidak boleh dipakai kerana ia belum diluluskan oleh Dewan Parlimen dan akan boleh diubah suai untuk dibentang semula oleh Perdana Menteri yang baru. Itulah terlampau yakin menang, akhirnya apa yang terjadi? Yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Apa boleh buatlah kan? Hari ini Perdana Menteri Anwar Ibrahim dijadualkan membentangkan peruntukan khas bajet mini bagi tujuan perbelanjaan perkhidmatan membabitkan wang berjumlah RM lebih kurang 107 bilion di Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, Anwar yang juga Menteri Kewangan akan membentangkan peruntukan itu di bawah Akta Kumpulan Wang Disatukan Perbelanjaan Masuk Akaun 2022 yang akan dikuatkuasakan pada 1 Januari tahun 2023. Akta berkenaan akan membenarkan perbelanjaan dikeluarkan dari kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi sebahagian tahun 2023, antaranya termasuk bagi tujuan pembayaran emolumen penjawat awam. Tahu tu apa itu emolumen? Itu gaji. Jadi gaji-gaji penjawat awam akan diluluskan bermula pada 1 Januari ini. Ya, susulan rang Undang-Undang Perbekalan 2023 Belanjawan 2023 tidak akan diluluskan Parlimen sebelum 1 Januari 2023. Maka peruntukan perlu dikeluarkan perbelanjaan pada 2023 bagi tempoh dari 1 Januari sehingga tarikh rang Undang-Undang Perbekalan bagi 2023 menjadi undang-undang dan mula berkuat kuasa. Sebelum ini, belanjawan 2023 yang disediakan kerajaan pimpinan Ismail Sabri Yaakob tidak sempat dibahas dan diluluskan kerana terbubarnya Parlimen pada 10 Oktober lepas.
Dalam pada itu, Anwar akan turut mencadangkan RM55 bilion dikeluarkan dari kumpulan uang pembangunan bagi tahun 2023 untuk perbelanjaan segera sementara menunggu anggaran perbelanjaan pembangunan 2023 diluluskan. Perdana Menteri turut mencadangkan sejumlah RM31 juta bagi wang terimaan terbitan pelaburan kerajaan Malaysia MGII serta RM3.211 juta daripada bilangan perbendaharaan Islam Malaysia bagi tahun 2022 dipindahkan ke dalam kumpulan wang pembangunan. Dia turut dijadwal mencadangkan sejumlah RM16.200 juta bagi wang MGII bagi tahun 2022 dipindahkan ke kumpulan wang COVID-19 mengikut Seksyen 3 dalam kurungan 1 Akta Pendanaan Kerajaan 1983 dan Seksyen. Sekian dulu untuk kali ini, kita jumpa lagi, bye-bye.